model Cina. Okay. Model Cina ni dia sejajar dengan menjaga pertama solar pembangunan ketika musim dan tinggi. Kelas 2025 menjadikan selaluan yang politik, dan semua. Politik senimbang dan usahawan tu. Okay. Model Cina ni kalau dia tahap kita tinggal kita tengok video. So tapi Cina saya kata Cina ni dia merupakan yang boleh dijadikan panduan kepada para pelajar Cina. Apa yang perlu dicapai pada dan dia pindah kepada pelajar yang perlu takut mengajar supaya masa dapat diberi dapat pelajar
saya nak tanya semua kami harap sini ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa cadangan yang ada kita bagi ada di bumi nama web kami, nama web rasmi Bahagian Haiwan Raja dan diharapkan agar adik-adik memilih musik sebagai pilihan nombor satu institusi yang ada nanti insyaAllah. Terima kasih banyak. Ini dan juga kepada pemasaran Dan untuk masukan pelajar yang memberi kepercayaan kepada kami untuk menjalankan program Bahagian Haiwan Raja ini. dan juga akan dan serta kebahagiaan dan memberi lagi peluang untuk motivasi jawapan. Saya kami Terima kasih kepada Assalamualaikum. Jangan berjumpa di sini. next time. Cuba buka
Tengok Tamiya ni. Tamiya 9 problem. Lain mana kat dalam bilik? Sebab dia nak buka, dia nak keluarkan gambar muka dia tapi gambar dia just tak. Cik pada tengok sama. Tamiya ada ni je. Tamiya. Pelajar yang terkenal. Dengan pada akaun
IG based learning. Siapa yang sangat menarik cara kita dengan versi kombinasi. Jadi kita ambil sebagai satu penyedahan kepada para pelajar itu sendiri. Versi antara dan inspirasi dan juga e-sport. E-sport sangat menjadi mahasiswa. Jadi kita mungkin tajunya ada e-sport. Ada versi lain.
Okay, Assalamualaikum. Okay, sama. So, Okay. dah boleh. Share screen eh. Okay, nampak tak slide? Okay. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Puan Husna Azira. Okay, untuk hari ini sesi taklimat bagi salah satu program di Pusat Tamhidi, iaitu program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Okay. So, kenapa perlunya taklimat ni? Kenapa perlunya taklimat ni? Sebab selalunya selepas SPM, adik-adik lepasan SPM selalunya tak pasti ataupun tak tahu kursus atau program apa yang nak dimohon. So antara sebabnya kenapa boleh tak pasti dan tak tahu tu, antara sebabnya adalah pertama sekali tiada perancangan awal untuk mengenal pasti program pengajian pilihan. Dan yang kedua, tak pasti apakah program pengajian yang ada ditawarkan untuk dimohon selepas SPM dan di mana program itu ditawarkan. Dan yang ketiga, tidak tahu secara khusus atau lebih awal apakah syarat yang diperlukan untuk layak memohon ke satu-satu program pengajian. So selepas daripada taklimat ni, semua persoalan-persoalan ni akan terjawab lah. So awak boleh merancang program yang awak yang adik-adik nak mohon untuk sambung pengajian. So pilihan-pilihan selepas SPM. Pilihan yang ada semestinya sama ada berhenti belajar ataupun sambung belajar. So untuk adik-adik yang mendengar taklimat pada hari ini, semestinya pilihan yang ada adalah untuk sambung belajar. So sambung belajar selepas SPM, peringkat seterusnya adalah sijil atau diploma melalui program-program pra-universiti ataupun asasi, matrikulasi, A-level, STPM ataupun STAM. Dan seterusnya selepas sijil atau diploma ni, adik-adik akan sambung ke pengajian seterusnya, iaitu ijazah sarjana muda ataupun degree. Dan kalau nak sambung lagi, kita ada ijazah sarjana ataupun master dan seterusnya ijazah doktor falsafah ataupun PhD. So pada asasnya hampir semua yang belajar adalah untuk bekerja selepas tamat belajar. So selepas tamat pengajian, setiap peringkat ni ada pilihan untuk adik-adik terus bekerja lah kan. So sekarang ni kita dekat kita di level ni lah. Selepas SPM kita nak sambung ke sijil ataupun diploma. So untuk hari ni untuk peringkat asasi lah. So objektif taklimat kita hari ini adalah untuk menerangkan syarat-syarat kemasukan calon dari SPM ke program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Dan yang kedua, laluan ke program ijazah sarjana muda. Dan yang ketiga adalah yuran dan beasiswa. So itu objektif untuk taklimat hari ini.
Okey, saya akan pergi sepintas lalu untuk visi misi Pusat Tamhidi. So visi Pusat Tamhidi adalah untuk menjadi pusat pra-universiti yang unggul untuk memartabatkan ilmu dan melahirkan insan yang mengintegrasikan ilmu nakli dan akli. Okey, dan misi kita adalah untuk melahirkan pelajar yang berilmu dan berakhlak dalam berbagai bidang profesional yang menepati kehendak fakulti melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Okay, so kita nak sebagai persediaan untuk awak sambung pengajian ke peringkat seterusnya lah. Okay, so objektif penubuhan yang pertama adalah menyediakan objektif pertama adalah menyediakan calon pelajar yang holistik dan berdaya saing bagi kemasukan ke program ijazah sarjana muda berkaitan di USIM. Okey, dan sebagai persediaan untuk awak ke ijazah sarjana muda. Okey, yang kedua, menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang menyokong hasrat universiti untuk memartabatkan pendidikan Islam yang relevan dengan kehendak sejagat. Okay, dan yang ketiga adalah memantapkan Tamhidi sebagai pusat persediaan yang efisien dan berkualiti untuk mencapai objektif pendidikan pusat. Okey, 7 fakta berkaitan USIM. 7 fakta berkaitan USIM. Yang pertama adalah falsafah pendidikan yang unik, iaitu integrasi ilmu nakli dan akli. Okey, so kita satu-satunya universiti yang mengintegrasikan ilmu nakli dan akli. So, kenapa kita sebut nakli dulu sebelum akli? Sebab kita memartabatkan ilmu agama, hadis, Al-Quran, okey, sebelum ilmu-ilmu akli seperti fizik, kimia, bio dan seterusnya lah. Okey. Okey, so yang kedua, kita merupakan universiti awam Islam pertama di Malaysia dan universiti awam yang ke-12 dalam Malaysia. Okey, dan yang kedua, okey, penawaran lebih daripada okey. Okey, okey, masalah teknikal sikit tadi. Okey, so fakta menarik seterusnya berkaitan dengan USIM adalah yang ketiga, penawaran lebih daripada program 85 program akademik, okey, daripada fakulti-fakulti yang kita ada ni lah. Okey, kita ada lebih daripada 85 program yang awak boleh mohon. Okey, dan yang keempat, bahasa pengantar kita adalah yang pertama semestinya bahasa Melayu dan yang seterusnya bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okey, tak banyak universiti yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima adalah kemenjadian graduan yang holistik, berkeusahawanan dan seimbang
berdasarkan penilaian Gina. Gina itu adalah graduan integrasi ilmu nakli dan akli. Okay. So berdasarkan penilaian Gina ni kita dah berjaya menghasilkan mengeluarkan graduan yang holistik, berkesabaran dan seimbang. Yang keenam, lebih daripada 2 BI. Okay, kita dah ramai dah graduan-graduan yang kita dah lahirkan. Dan seterusnya yang ketujuh adalah lokasi yang strategik, iaitu berhampiran dengan KLIA, Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur. Okay, dan Kuala Lumpur. Okay. Seterusnya sejarah penubuhan. Okey, sejarah penubuhan kita, tarikh penubuhan kita adalah pada 26 Januari 2004. Okey, so tahun ni Januari tahun 2021, maksudnya kita dah 17 tahun. Okey, dan Tamhidi, dari mana apa maksud Tamhidi? Okey, Tamhidi kebanyakan universiti menggunakan istilah pusat asasi. Okey, tapi kita menggunakan istilah pusat tamhidi. So apa tu pusat tamhidi? Dia sebenarnya adalah bahasa Arab. Okey. Dan tamhidi ni bermaksud persediaan. So pusat persediaan kat seterusnya iaitu ijazah sarjana muda. Okey, so ini adalah program untuk lepasan SPM. Okey, konsep kita lebih kurang konsep matrikulasi asasi di universiti-universiti lain, Dapra Universiti, STPM, STAM dan A-level. Okey, so untuk pengetahuan semua, kesemua 4 program tamhidi diluluskan secara akreditasi penuh bagi memenuhi keperluan MQA. Okay, so bilangan pelajar semasa kita, pelajar sesi 2020 dan 2021, jumlah pelajar kita seramai 1,225 orang. Okey, dan bagi program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi sahaja pun kita dah ada 434 orang. Okey, ramai sebab kita ada banyak program sarjana muda yang boleh dimohon selepas daripada kita punya program Tamhidi lah. Okey. Ramai. Okay. Okey, seterusnya. Okey, minta maaf. Okey, minta maaf ada masalah teknikal. Okey. So, seterusnya adalah carta organisasi. Okey, untuk pengurusan. Okey, kalau dekat sekolah awak ada pengetua. So kat sini pusat tamhidi kita ada pengarah.
Okay, so pengarah pusat tamhidi yang sekarang adalah Profesor Madya Dr. Juliana Jumal. Okay, so kemudian kita ada timbalan pengarah Encik Muhammad Nasir, kita ada penolong pegawai takbir Puan Rabiatul Suria, dan kita ada penyelas-penyelas bagi setiap program. Okay, untuk program sains kita ada Dr. Mus'ab Anas, untuk syariah dan undang-undang Encik Sanusi, akaun Puan Lakirina, dan peneras kualiti Puan Latifah. Okay, kemudian kita ada penolong pendaftaran Puan Zahara. Okey, seterusnya staf pentadbiran. Staf pentadbiran, okey, ini barisan staf pentadbiran yang akan yang kalau awak masuk ke sini awak akan banyak berurusan dengan staf pentadbiran lah, dari segi daftar masuk, lapor diri untuk keputusan awak setiap semester. Okey, so awak akan banyak berurusan dengan staf pentadbiran. Okay. Seterusnya kita ada barisan tenaga pengajar untuk sains, matematik dan ICT. Okay, so inilah barisan tenaga pengajar yang akan mengajar awak di pusat tamhidi kalau awak masuk ke program sains, fizikal dan teknologi. Termasuklah saya mengajar mata pelajaran, mengajar subjek fizik di pusat tamhidi. Okay. So inilah wajah-wajah tenaga pengajar yang akan awak jumpa nantilah. Semua berseri-seri ya. Okey. Okey, seterusnya kita ada tenaga pengajar untuk bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Okey, tadi bahasa pengantar kita adalah bahasa Inggeris dan bahasa Arab. So ini adalah barisan tenaga pengajar yang akan memantapkan lagi awak punya bahasa. Okey. Awak punya bahasa Inggeris dan bahasa Arab lah. Okay, kita ada ramai tenaga pengajar bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Kemudian seterusnya kita ada 4 program utama di tamhidi. Okay, yang pertama adalah tamhidi perubatan, pergigian dan sains. Yang kedua tamhidi sains, fizikal dan teknologi. Yang ketiga tamhidi syariah dan undang-undang. Yang keempat tamhidi perakaunan dan muamalat. So setiap program ni kita ada sesi taklimat lah. Dan untuk hari ni taklimat untuk program yang kedua, tamhidi sains, fizikal dan teknologi. So untuk tamhidi perubatan, pergigian dan sains dah taklimat dah berlangsung pada hari Ahad yang lepas, tapi masih boleh tengok rakaman di YouTube ataupun boleh tekan link yang tertera dekat sini lah, edufair.usim.edu.my. Okay. Dan seterusnya takwim akademik adalah selama setahun. Okey, tempoh pengajian adalah selama setahun dan 18 minggu. Okey, so semester 1 kita akan memula dengan kuliah selama 9 minggu. Okey, kemudian kita akan ada cuti pertengahan semester selama seminggu. Okey, kemudian selepas cuti kita sambung lagi kuliah selama 9 minggu dan kemudian kita sediakan kita khaskan 1 minggu untuk ulang kaji. Okey, 1 minggu untuk ulang kaji dan seterusnya peperiksaan akhir semester. Okey, kemudian cuti akhir semester selama 4 minggu, sambung pula dengan semester 2. Okey, so semester 2 bermula dengan 9 minggu kuliah. Mid-sem, cuti pertengahan mid-sem, pertengahan semester. Kemudian sambung dengan another 9 weeks lecture. Okay, kemudian minggu ulang kaji seminggu dan peperiksaan akhir semester. Okay, so total awak berada di pusat tamhidi. Okay, tempoh pengajian awak di sini adalah selama 50 minggu lah, termasuk cuti apa semua kan. Okay, so program pengajian tamhidi sains, fizikal dan teknologi. Okay, so sekarang saya nak fokuskan kepada program ni lah. Okay, khusus kepada program tamhidi sains, fizikal dan teknologi. Okay, matlamat program. Okay, matlamat program ni adalah untuk sebagai program persediaan pada program ijazah sarjana muda kaitan teknologi serta fakultas persediaan kepada pelajar untuk masuk kedua fakulti ni, Fakulti Sains dan Teknologi dan juga Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina USIP.
Okey, so syarat kelayakan untuk masuk ke program ni, yang pertama adalah untuk warga negara, yang pertama semestinya warga negara Malaysia. Yang kedua, lulus peperiksaan sijil pelajar Malaysia SPM setara atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah mulai tahun 2013 dalam peperiksaan SPM. Okey, seterusnya syarat khas program, okey, untuk warga negara dan juga bukan warga negara dengan SPM. Okey, yang pertama mesti memperoleh sekurang-kurangnya kepujian ataupun grade C dalam mana-mana 2 mata pelajaran berikut. So ada banyak pilihan tu. So 2 daripada list subjek yang kita listkan ni awak mesti dapat sekurang-kurangnya grade C. Okay. Yang kedua, memperoleh sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran berikut. Yang pertama, fizik. Okay. Yang kedua, kimia. Yang ketiga, matematik tambahan, bahasa Inggeris. Dan yang keenam, salah satu daripada subjek yang kita senaraikan ni. Okay, sama ada biologi, additional science, kejuruteraan awam atau seterusnya lah. So, salah satu daripada yang kita senaraikan. Okay, so 6 subjek itu mesti dapat sekurang-kurangnya grade C. Okay, dan yang ketiga memperoleh sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran berikut. Okay, sama ada bahasa Arab tinggi, bahasa Arab komunikasi ataupun al-lurah al-arabiyah. Al-muasirah. Okay. So antara salah satu daripada 4 ni lah awak kena dapat sekurang-kurangnya grade C. Okay. Seterusnya entry requirement for international student. Okay. First requirement is pass General Certificate of Education GCE ordinary level, okay, O level or equivalent or other qualification recognized by the university Senate. Okay. Number 2, obtain at least 5C in the subject below. First, physics, chemistry, biology, mathematics, additional mathematics, English language, or any other subject lah. Okay. Number 3, obtain at least grade C in the subject below. Arabic language and 1 subject related to Islamic studies. Okay. So ni untuk international student. Okay, struktur kurikulum. So kalau awak masuk ke program Sains, Fizikal dan Teknologi ni, okay, Sains, Fizikal dan Teknologi, apa yang awak akan belajar dekat sini? Kan? So semester pertama, okay, semester pertama awak akan belajar subjek fungsi dan graf. Okay, perkomputeran 1, fizik kimia English for academic purpose, al-lurah al-arabiyah, lil muhadatsah, dirasat al-Quran. So ada berapa tu? 7. Okay, ada 7 subjek yang awak akan belajar dalam semester 1. Okay. Kemudian semester yang kedua pula awak akan belajar pra-kalkulus, okay, perkomputeran 2, fizik lanjutan, okay, kimia fizikal dan organik, English for academic purpose 2, al-lurah al-arabiyah lil intisar, ICT skill. So semester yang kedua pun 7 subjek lah, tak banyak pun kan. Okay, so kita ada 7 kursus untuk semester 1 dan 7 kursus untuk semester 2. Okay. Okey, Tamhidi Sains, Digital dan Teknologi ni selepas daripada program di Tamhidi, so ke mana peluang pengajian awak untuk selepas program di Pusat Tamhidi. Okey, program khasnya untuk program Tamhidi Sains, Fizikal dan Teknologi lah. Okey. So yang pertama awak boleh masuk ke boleh sambung pengajian ke Fakulti Sains dan Teknologi. Okay, so di Fakulti Sains dan Teknologi ni kita ada 7 program yang awak boleh pilih. Okay, 7 program. Yang pertama, sarjana muda sains dengan kepujian bioteknologi makanan. So yang minat biologi, okay, boleh sambung dalam program bioteknologi makanan. Okay, yang kedua, okay, kalau yang minat dengan komputer, okay, boleh sambung dalam sains komputer, okay, keselamatan dan jaminan maklumat. Dan yang ketiga, kalau berminat dengan sains actuary,
Okay, so kita ada program Sains Actuary dan pengurusan risiko. Yang keempat, okay, kita ada matematik keuangan. Okay, yang mana yang minat dengan matematik, dengan keuangan, dengan duit kan, so boleh masuk ke program matematik keuangan. Yang kelima, kita ada fizik gunaan bagi yang minat dengan fizik. Yang keenam, teknologi kimia industri. Yang ketujuh, sarjana muda teknologi industri kesihatan dengan kepujian. So yang ketujuh ni merupakan program yang terbaru di Fakulti Sains dan Teknologi. Okay, program terbarulah untuk awak awak masuk nantilah. Okay. So awak ada 7 pilihan selepas program di Tamhidi. Okay, awak boleh seterusnya awak boleh pilih antara 7 ni lah untuk Fakulti Sains dan Teknologi. Kemudian kita ada fakulti yang kedua, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Okay, so dekat di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina kita ada 3 program. Okay, yang pertama kalau yang ada yang bercita-cita untuk jadi arkitek. Okay, saya bercita-cita untuk menjadi arkitek. So awak boleh masuk ke program Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan kepujian. Okay, ataupun nak jadi engineer. Okay, nak jadi engineer awak ada pilihan untuk masuk ke Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik ataupun Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik. Sebelum masuk ke Tamhidi mesti dah ada cita-cita nak masuk nak bekerja sebagai apa kan. So awak kena ada target lah untuk masuk ke program apa untuk ijazah sarjana muda nanti. Okay. Dan seterusnya, okey, untuk yuran, struktur yuran. Okey, untuk semester 1, okey, yuran kita adalah sebanyak RM1,665. Okey, dan semester yang kedua sebanyak RM1,020. Dan dia yuran ni termasuk untuk kolej kediaman. Okey, so jumlah keseluruhan yuran di Pusat Tamhidi adalah RM2,685. Okey, so tapi jangan risau. Okey, masuk dulu. Okay. Kemudian kita boleh mohon beasiswa asasi, beasiswa asasi IPTA. So beasiswa ni dia merupakan bantuan keuangan lah. Dia bukan pinjaman, dia bantuan keuangan. Okey, untuk yang berkelayakan lah, beasiswa ni dia untuk golongan sasaran dia adalah yang B40. Okay, B40 dan M40 dengan pendapatan 10,000 pendapatan keluarga 10,000 ke bawah. Okay, so boleh mohon beasiswa asasi ni. Okay, so semester 1 beasiswa sebanyak RM1,250 dan semester yang kedua pun RM1,250. So jadi jumlah beasiswa adalah sebanyak RM2,500. Okay, so untuk untuk detail, okay, untuk detail syarat-syarat untuk memohon beasiswa ni, awak boleh tengok dekat link yang saya dah sertakan dekat sini. Okay, www.mohe.gov.my. Okay, penajaan lepasan SPM. Okay, so awak boleh tengok detail dekat situ lah. Okey, so ni yang awak boleh dapat daripada link yang saya bagi tadi lah. Okay, golongan sasaran adalah pelajar-pelajar golongan sasaran B40 dan M40 dengan pendapatan keluarga kurang daripada 10,000. Okay, ni untuk pelajar asasi sahaja. Dan tempat pengajian yang dia tawarkan beasiswa ni, okay, kita ada universiti-universiti ni, termasuklah universiti kita lah, Universiti Sains Islam Malaysia ni, USIM. Okay. Kemudian semestinya akan ada ikatan perjanjian. Okey, kita ada syarat-syarat dia, so awak boleh tengok dekat link yang saya dah bagi tadi. Okey, so untuk lebih lanjut awak boleh contact ni lah talian hotline dia. Okey, so tu untuk beasiswa. Okey,
Kemudian fasiliti di Tamhidi. Okay, fasiliti di Tamhidi kita ada makmal, kita ada makmal biologi, makmal fizik dan makmal kimia. Ini adalah makmal biologi. Okay, tapi awak tak akan masuk ke makmal biologi pula untuk program ni sebab kita tak ambil subjek biologi. Untuk program sains, fizikal dan teknologi kita tak masuk makmal biologi. Awak akan masuk ke makmal fizik dan kimia sahaja. Okey, tapi dia punya fasiliti lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang macam ni untuk fizik dan juga kimia. Okey, next kita ada dewan kuliah. Okey, dewan kuliah. So ni dewan kuliah di Pusat Tamhidi. Okay, Dewan Kuliah di Pusat Tamhidi. Menarik ke tak? Menarik kan? Luas lah. Daripada kalau dekat sekolah, kecil je kelas kan. So kalau dekat sini, Dewan Kuliah ni boleh ramai lah dalam satu bilik kuliah tu. Okay. Ini antara contoh sesi PMP yang sedang berlangsung lah. Okay, tapi ni sebelum COVID, sebelum pandemik kita kan, COVID-19 ni. So dia rapat-rapat lah. Sekarang kalau kuliah secara bersemuka ni dia akan ada jarak. Okay, jarak satu kerusi. Dia ada SOP yang kita perlu ikut lah. Okay, so ni sebelum COVID. Okay, dan seterusnya kita ada bilik tutorial. Okay, kita ada bilik tutorial. Yang ni selalunya kumpulan yang lebih kecil. Okay, tadi kumpulan yang lebih besar, kemudian kita akan kecilkan untuk sesi perbincangan, sesi menjawab soalan. Okay, soalan-soalan tutorial. Okay, so di bilik yang lebih kecil. Okay. Ini contoh untuk sesi PMP yang berlangsung di bilik tutorial. Okay, di bilik tutorial. Sebelum COVID juga ni. Okay, sebelum COVID sebab tak ada jarak kan. Okay. Seterusnya untuk aktiviti pelajar-pelajar di Pusat Tamhidi. Okey, saya paparkan laman Facebook Pusat Tamhidi USIM official site. So awak boleh tengok semua aktiviti-aktiviti pelajar, para pelajar Pusat Tamhidi dan juga guru-guru Pusat Tamhidi di Facebook rasmi kita. Okey, Pusat Tamhidi USIM. Okey, so ini update yang terkini ni. Update yang terkini kita ada, so kita kan tak boleh disebabkan COVID kita tak boleh buat sukan. So kita ada e-sport. Okey, kita ada e-sport ni. Secara online, dia adalah acara Mobile Legend dan juga PUBG. Mesti ramai yang terror kan main Mobile Legend dan PUBG. So kita ada pertandingan Mobile Legend dan juga PUBG. Okay. Bertanding mewakili pusat asasi. Okay, pusat asasi bertanding dengan 12 pusat asasi universiti awam yang lain lah. Okay. Ini update yang terkini. Dan seterusnya, yang ini pun aktiviti kita yang terkini, debat, musabaqah debat inter-tamhidi. Okay. So ini baru je berlangsung 12 ke 14 Mac yang lalu. Okay. Dan musabaqah debat ni dimenangi oleh program Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Okay. So yang mana yang minat debat boleh masuk ke sini, memang aktif. Memang dekat sini memang kita aktif sangat debat. Okay, so mana tahu awak wakil kepada program sains fizikal, so sains fizikal pula yang menang next year, kan? Okay, so sesi perkongsian bersama pelajar. Okay, so sekarang ni saya ada jemput seorang pelajar semasa kita, pelajar untuk sesi 2021 ni. Okay, untuk berkongsi apa perasaan dia sepanjang dia belajar dekat Pusat Tamhidi. Okay, so Nabil Syadik Tan. Nabil ada tak? Ya saya. Boleh on video?
Hai. Nabil, mana Nabil? Ya, saya. So macam Sekejap. Sekejap. Okey, hai Nabil. So sekarang ni saya nak minta awak share sikit. Okey. Share sikit kenapa awak pilih Pusat Tamhidi ni? Kenapa awak pilih Pusat Tamhidi dan kenapa program Sains Fizikal dan Teknologi? Cuba kongsikan sikit. Mula-mula saya dengar pasal USIM ni sebab daripada ahli keluarga lain cerita, terus sekali daripada mak, terus sekali cakap, Syadi tak nak pilih USIM ke? Saya pun fikirlah, oh USIM betul juga. Sebab saya fikir Tamhidi ni ada bahasa Arab, saya pun ada minat bahasa Arab, tu satu. Lepas tu saya pilih sains fizikal ni sebab memang cita-cita memang kat situ. Saya memang cita-cita daripada kecil lagi nak jadi arkitek. So saya pilih macam course yang paling ada kaitan lah dengan architecture, iaitu sains fizikal. Lepas tu saya pilih sains fizikal pun sebab subjek dia tak beberapa berat berbanding dengan yang lain. So saya memang agak tertarik lah dengan program Tamhidi sains fizikal ni. Okey. So bila dah masuk ke USIM, bila dah masuk ke Pusat Tamhidi, apa perasaan awak? Awak buat pilihan yang tepat ke tak untuk masuk ke Pusat Tamhidi? Yang perasaan tu saya sekali terkejut sebab pilihan pertama saya memang tercapai. Pilihan pertama UPU saya tercapai. Jadi saya bersyukurlah, alhamdulillah. Pasal saya tak ada rasa menyesal sikit pun sampai sekarang sebab semua program yang ada kat Tamhidi ni saya dapat manfaatkan lah. Contoh macam tadi yang Madam Husna dah ceritakan yang ada sukan asasi, contoh e-sport tadi kan, saya ada juga tu. Masa Tamhidi punya debat pun saya ada juga tu. Jadi saya macam dapat manfaatkan semua program yang ada, saya dapat utiliskan semua dengan sebaiknya. Jadi saya tak rasa rugi apa-apa pun. Belajar pun dengan keadaan stabil. Awak dapat kembangkan lagi awak punya bakat lah kat sini, betul tak? Ya, betul tu. Okey. So sekarang ada apa-apa pesanan tak untuk awak nak sampaikan dekat adik-adik junior yang sekarang ni tengah nak isi UPU? So patut tak dia orang pilih Pusat Tamhidi sebagai pilihan yang pertama? Saya sangat setuju lah untuk memilih Tamhidi sebagai pilihan pertama sebab fasiliti banyak. Contoh macam kalau kita nak pergi, kalau kita ada sesi lab ke, kita boleh je pergi ke lab. Macam ada banyak lab tadi kan, ada 3 lab. Lepas tu kalau macam dalam sehari sama juga perlu cari maklumat ke apa, kita boleh pergi ke library terus. Macam jalan kaki je pun boleh. Lepas tu saya juga sangat setuju sebab USIM tak terlalu tumpu pada akademik sahaja. Dia juga fokus pada extra curriculum, macam-macam aktiviti ada macam tadi lah. Okey, last lah. Okey, sekarang kan awak punya batch ni ada dalam pandemik COVID kan. So banyak kelas semua secara online kan, semua secara online. So macam mana perasaan awak? Okey ke tak pengurusan kat sini sepanjang awak belajar secara online ni? Pada awal-awalnya kami rasa agak risaulah sebab kelas online norma baru, kita tak biasa lagi. Tapi sekali itu awal-awal tu memang banyak masalah lah. Ada masalah internet, ada masalah untuk nak sesuaikan diri dengan norma baru. Tapi dengan lecturer-lecturer di sini kami dah rasa biasa dan kami juga dah kami rasakan yang lecturer sangat membantu since online. Lecturer pun boleh macam bantu kita tanpa face to face pun. Boleh tanya soalan online, nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan Tamhidi atau berkaitan dengan subjek pun boleh tanya online je. Okay, so maksudnya walaupun semua secara online masih lagi dapat bantuan daripada cikgu-cikgu, bukannya lost seorang-seorang kan, betul tak? Ya, betul.
Okay, so terima kasih Nabil Syadik. Terima kasih untuk perkongsian pelajar kita, okay, pelajar program sains fizikal dan teknologi, pelajar semasa sekarang ni. Sekarang Nabil dalam semester yang kedua. Okay, so terima kasih Nabil. Okay, so sekarang selepas daripada perkongsian daripada senior awak lah, senior, so mungkin awak dah nampak macam mana live di sini. Memang cikgu-cikgu sangat membantu dekat sini. Cikgu-cikgu sangat membantu, sama ada kelas secara fizikal ataupun secara online. Memang kita tak biarkan kita punya pelajar, memang macam anak-anak, macam adik-adik gitu je. Okay, so untuk aktiviti pelajar-pelajar kita ataupun guru-guru, semua awak boleh, adik-adik boleh buka Facebook rasmi kita lah, Pusat Tamhidi USIM. Okay, untuk tengok apa aktiviti lagi yang dekat sini. Banyak, okay, banyak aktiviti. Walaupun tempoh pengajian kita hanya setahun, okay, tapi banyak aktiviti yang dijalankan di Pusat Tamhidi. Okay, so untuk okay, kemudian kita ada brosur. Okay, brosur ni boleh scan lah, scan QR code ni. Okay, boleh scan QR code ni untuk dapatkan brosur digital. So brosur tu ada dilistkan lah syarat-syarat kemasukan untuk setiap program yang ada di Pusat Tamhidi. Okay, so boleh scan kita punya QR code ni. Okay, ataupun apa ni lah, type link ni. Okay, admission.uc.edu.my. Okay, kemudian okay, kalau ada sebarang pertanyaan, okay, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya di YouTube ataupun boleh tanya di Facebook, komen je dekat Facebook, ataupun boleh hubungi kita dekat nombor yang ada ni, yang tertera dekat skrin ni lah, nombor telefon Pusat Tamhidi. Dan kita ada email Pusat Tamhidi, info.tamhidi@usim.edu.my. Dan juga untuk maklumat lebih detail berkaitan dengan Pusat Tamhidi, awak boleh layari kita punya website, okay, tamhidi.usim.edu.my. Okay, ni adalah kita punya web rasmi lah, okay, Pusat Tamhidi. So dekat sini boleh dapat info Pusat Tamhidi, program-program yang ada di Pusat Tamhidi, okay, pengurusan kita punya staff, senarai staff, aktiviti yang dijalankan, semua kita update dekat website ni lah, selain daripada kita punya Facebook. Okay, dan okay, so selepas taklimat program ni, okay, apa tindakan awak selepas daripada taklimat ni? Okay, takkanlah just tengok je kan. So apa tindakan awak? Yang pertama, mesti turut serta sesi taklimat program-program ijazah sarjana muda. Okay, kenapa kena ikuti sesi taklimat ijazah sarjana muda? Sebab bila nak pilih satu-satu program asasi, okay, di Pusat Tamhidi, awak mesti ada target lah, mesti ada target awak punya kerjaya, target masa depan awak. Okay, so awak boleh tengok taklimat daripada program-program yang lain, okay, supaya awak dapat idea, awak nak bekerja sebagai apa, minat bahagian apa kan. So kita ada target. Tu baru target. Okay, bila masuk ke Pusat Tamhidi, kalau berubah, contoh first minat fizik, tiba-tiba masuk Pusat Tamhidi minat kimia, yang tu lain pula lah kita. Okay, sekarang yang pentingnya kita kena ada taklimat, kena ada target dulu. Okay, kena ada target dulu untuk masuk ke ijazah, program ijazah sarjana muda yang mana. Okay, yang kedua, semak syarat-syarat kemasukan ke program Tamhidi yang diimpikan. Okay, so mesti dah ada target nak masuk program apa, so semak dulu syarat-syarat kemasukan. Okay, jangan kalau tak cukup syarat, awak still isi dalam senarai awak punya UPU, masih sia-sia lah, dia akan jadi sia-sia. Okay, dia akan jadi sia-sia, memang takkan dapat lah kalau tak memenuhi syarat-syarat kemasukan. Okay, yang ketiga, berbincang bersama ibu bapa dan keluarga. Okay, kena berbincang. Okay, berbincang. Mungkin awak minat program lain, mak ayah minat program lain kan. So berbincang.
berbincang supaya dapat satu keputusan, satu kata sepakat okey nak isi ke program apa. Okey, kena berbincang. Dan seterusnya selepas dah usaha, dah tengok sesi taklimat, dah semak syarat, dah berbincang, so berdoa dan solat istikharah. So berdoa dan solat istikharah lah supaya dapat petunjuk. Okey, apa yang kita pilih tu, keputusan kita tu yang terbaik atau tak. Petunjuk bukannya sekadar daripada mimpi. Petunjuk mungkin hati kita lebih tetap, lebih kuat untuk memilih program yang kita nak tu. Ataupun mak ayah atau mak ayah minta kita masuk ke program tu. So mungkin hati kita kuat untuk ikut apa yang mak ayah cakap. So tu pun salah satu daripada petunjuk bila kita dah buat solat istikharah. Okey. Dan yang kelima, isi permohonan UPU secara atas talian. Okey, isi permohonan dan semestinya USIM pilihan pertama, #USIM pilihan pertama. So nak masuk pusat tamhidi, pastikan pusat tamhidi adalah pilihan pertama awak dalam UPU lah semasa awak mengisi UPU online. Okay, so jom masuk USIM, jom masuk Universiti Sains Islam Malaysia, #USIM pilihan pertama. Okay, so itu sahaja taklimat untuk program ni untuk hari ni. Okay. Okay, kalau ada soalan, adakah? Okey, so tu je untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum.